Said Zainal Abidin Jamalulail Said Abdul Aziz, 34 tahun, graduan dalam bidang kejuruteraan awam alam sekitar. Sungguh pun pengajiannya tidak berkait dengan dunia kesukarelawan. Dia mula berjinak-jinak dalam kerja kemanusiaan semasa di Pusat Pengajian Tinggi. Dia menubuhkan NGO dikenali sebagai Malaysian Outreach Volunteer Experience atau MOVE pada tahun 2018. Waktu awal pertubuhan NGO MOVE ni, saya yang tubuhkan. Waktu tu saya sesuaikan dengan waktu belajar master dulu. Waktu belajar master, saya buat tentang kita nak ambil faham tentang pengetahuan, kesedaran dan karakter masyarakat umumnya di Malaysia tentang pemahaman iklim di dalam Malaysia, iklim alam sekitar. Jadi daripada kajian tersebut, saya melihat perlunya kita memahami atau kuantitikan tentang kesedaran dan juga ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang, kerana saya yakin kesedaran tidak dapat didokong berdiri tegak dengan tanpa adanya ilmu pengetahuan. Dengan tema Buat Baik, Hidup Baik, Said menetapkan 3 matlamat dalam perjuangan MOVE. Pertama, ilmu pengetahuan dan kesedaran. Kedua, sikap dan tingkah laku. Dan seterusnya, peluang serta pembangunan kemahiran. Dalam menjalankan kerja kesukarelawan, kolaborasi di antara NGO dan pihak yang mempunyai matlamat yang sama amat penting. Dr. Norzalifa Zainal Abidin, penolong profesor, juga pensyarah seni bina dan alam sekitar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Dr. Norzalifa senang bekerjasama dengan Zainal dan banyak projek dirancang untuk membantu mereka yang serba kekurangan. So, jadi aktiviti tu kami buat bersamalah dengan MOVE. Jadi, apa yang kami buat sekarang ni adalah kita panggil projek-projek yang ada sustainability punya komponen. Kita buat berterusan di mana kita mengikut expertise masing-masing, kita berkongsi dan membuat kolaborasi bersama. Jadi MOVE juga membantu kami untuk memperkasakan lagi, macam contohnya pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa macam pelajar saya, kita buat di mana pengalaman MOVE tu dikongsikan bersama. Dr. Norzalifa, pengasas kepada Jungle School Gombak, program pemerkasaan pengalaman kepemimpinan yang menggunakan alam semula jadi. Usai perbincangan dengan Dr. Norzalifa, Said dan sukarelawan bergegas memuat naik sumbangan untuk disampaikan di Pusat Jagaan Nurul Jannah yang terletak di Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Setiap sukarelawan tahu tugas masing-masing. Justru segalanya dapat dilakukan dengan pantas. Pusat Jagaan Nurul Jannah, sebuah rumah jagaan bagi warga emas wanita sahaja. Penghuni yang menetap di sini amat bersyukur kerana sungguh pun jauh daripada sanak saudara, ikatan sesama mereka erat. Kemesraan dan keikhlasan warga kerja dan sukarelawan yang kerap menziarahi ke pusat jagaan ini membuatkan mereka selesa dan gembira. Yuhazlina Yusof, selaku pengasas Pusat Jagaan Nurul Jannah, berterima kasih kepada Said dan sukarelawannya kerana kerap menyantuni penghuni di sini. MOVE ni memang banyak bantu kami daripada awal buka lagi. Dia orang banyak bagi barang asas lah. Makanan, beras, apa bantuan-bantuan yang kami perlukan daripada barang kering apa semua dah. MOVE memang banyak tolong kami daripada segi apa yang kami perlukan apa-apa. MOVE yang orang yang pertama yang cepat untuk bagi respon ataupun hantar bantuan dekat kami lah. Hampir setiap minggu, pasti ada yang menyampaikan sumbangan.
baik dari segi makanan yang telah dimasak mahupun makanan sejuk beku dan pelbagai lagi ke rumah ini. Pusat jagaan Nurul Jannah ini turut membuka ruang dan peluang buat dermawan untuk menghulurkan sumbangan bagi menambah saham akhirat mereka. Saban hari, jadual Said dan sukarelawan MOVE penuh dengan pelbagai aktiviti menyampaikan bantuan, terutama tatkala pandemik COVID-19 melanda negara. Ini pusat jagaan penyayang Nur Iman, terletak di Setapak, Kuala Lumpur. Ia menempatkan anak-anak yatim, anak-anak mu'alaf dan anak-anak fakir miskin. Diterajui Syarimah Ali, dia menerima kehadiran Said, Dr. Norzalifah dan sukarelawan MOVE ke pusat jagaan ini dengan hati yang terbuka. Namun perlu mengikuti segala SOP yang ditetapkan. Demi masa depan yang cemerlang buat penghuni di sini, Ustazah Syarimah memastikan mereka mengulang kaji pelajaran 2 ke 4 jam sehari di selia penjaga di sini. Dengan pembudayaan norma baharu, dia berterima kasih kepada pelbagai pihak yang bekerjasama menyediakan keperluan tambahan seperti telefon bimbit, komputer riba dan projektor untuk anak-anak jagaannya menghadiri kelas. Alhamdulillah hari ini pihak MOVE dapat membantu kami menyalurkan bantuan alat pembelajaran iaitu menggunakan 2 buah projektor dan juga termasuk dengan skrin. Kita berharap di masa-masa akan datang pihak MOVE juga dapat membantu kita. Yang ini adalah salah satu projektor yang disalurkan boleh membuatkan pelajar-pelajar IPT boleh berinteraksi secara Google Meet dengan adik-adik di Pusat Jagaan Nur Iman. Memudahkan kerjasama di antara pusat jagaan dengan pihak IPT. Dari Pusat Jagaan Penyayang Nur Iman, sukarelawan MOVE ke Gombak mendekati penghuni Rumah Penyayang Darul Ilmi. Ia menempatkan kanak-kanak yang berumur dari 3 tahun hingga 17 tahun. Selain menghantar sumbangan, Said juga menjadi perantara kepada dermawan yang ingin menyampaikan sumbangan dan berkongsi rezeki kepada mana-mana rumah anak yatim atau rumah warga emas. Syukur Alhamdulillah, inilah dia Projek Hajat. Projek Hajat adalah satu inisiatif untuk kita meraihkan, mengembirakan bukan hanya anak yatim, bukan hanya OKU ataupun tahfiz-tahfiz madrasah, tapi juga meraihkan hajat-hajat para penyumbang dan untuk yang menderma untuk projek ini. Hari ini kita ada hajat keknya, ada hajatnya bagi makanan nasi ayam merah untuk seluruh penghuni-penghuni adik-adik di Rumah Darul Ilmi. Sungguh pun gembira menerima pelbagai sumbangan, namun di wajah anak-anak ini memaparkan kekuatan serta kesabaran dan mereka reda dengan suratan perjalanan kehidupan mereka. Taman Kosas Ampang. Nur Syafarah Dato' Abdul Rahman, kakak sulung Said Zainal. Dia tidak menafikan tatkala Said menyuarakan untuk berhenti kerja dan ingin menumpukan sepenuh masa dengan kerja kesukarelawan, ia mendapat tentangan ahli keluarga.
Mula-mula tu macam tak support sangat lah. Macam betul ke saya nak buat macam ni apa semua kan. Kita takut sebab yelah tak ada gaji yang betul, tak ada payslip, benda-benda macam ni kan. Tapi dia kata, okay Yong, I'm okay. I memang minat this is my path. Dia cakap kan. Okay, so kita support lah. Kak Yong memang bagi tu 100%. Waktu awal-awal saya terlibat dalam bidang NGO ni, memang ada berdebatlah, berjelaslah dengan walik, dengan mam, dengan adik-beradik yang orang kata belajar benda lain. Adakah ini satu kerjaya yang nak buat full time? Ada gaji ke, ada allowance ke? Tapi saya kata, okey, apa kata kita letak tepi dulu benda tu, tapi kita lihat kerahmatannya dalam bidang kemanusiaan ini. Memang tak boleh nak nafikan keajaiban yang berlaku dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang saya dapat, bukan untuk diri saya je, sebarlah kepada semua orang kan. Waktu tu bila awal tahun, 2 tahun, dah mula nampak dah. Dah mula apa berlaku? Ibu bapa join sekali, adik-beradik pun join sekali nak bagi faham. Sebagai kakak, Farah risau keselamatan adiknya, terutama ketika menjalankan misi di negara bergolak dengan peperangan seperti Syria dan Palestin. Juga negara dilanda bencana alam seperti di Indonesia dan Filipina. Justru Farah dan ahli keluarga sentiasa memanjangkan doa agar segala misi yang dilakukan adiknya beserta rakan sukarelawan sentiasa dipermudahkan dan mendapat keberkatan Yang Maha Esa. Kediaman ini menjadi saksi kepada kegigihan sekumpulan anak muda dalam menjalankan kerja-kerja kebajikan dan kemanusiaan. Dipimpin Syed Zainal Abidin Jamalulail Syed Abdul Aziz, sungguh pun ahli MOVE melebihi 1,000 orang di semenanjung Malaysia mahupun di Sabah Sarawak. Hanya beberapa ahli jawatan kuasa NGO ini sahaja yang sentiasa dengan Syed. Jadi minggu ni kita akan uruskan amal Jumaat dan juga projek bersama dengan orang asli pada hari Ahad ni, insya-Allah. Okey. Saudara, ini adalah rutin harian yang kami jalankan bersama dengan sukarelawan dan tim kami sebelum menggerakkan mana-mana projek kebajikan. Perlu diambil faham, setiap golongan yang disantuni seperti OKU, warga emas, anak yatim dan lain-lain mempunyai strategi pendekatan yang berbeza-beza. Nur Ayuni Mazlan, selaku Program Koordinator MOVE, telah terbabit dalam lebih 600 projek yang dijalankan pertubuhan ini. Ayuni sudah lama mengenali Syed sebelum MOVE ditubuhkan dan baginya, Syed pemimpin yang berdedikasi. Kalau dari segi ketua, memang akak pilih untuk bekerja dengan MOVE, bekerja dengan dia sebab memang dia adalah seorang ketua yang sangat committed dan dia memberi komitmen yang meletakkan passion, meletakkan niat dan meletakkan sepenuh hati kalau kita nak buat program. So jadi akak pun macam rasa memang kita jumpa jalan yang betul. Macam bak kata orang lah, kalau nak tahu sesuatu benda atau organisasi itu berjaya, kita tengok kepada ketuanya. Kalau nak tengok macam mana program tu berjaya, kita tengok kepada macam mana ketua tu handle anak-anak buahnya. So jadi dekat situ, akak dapat complete package dekat MOVE. Itulah yang akak nampak kat saya. So bila dia bagi arahan, dia buat kerja, dia memang sepenuh hati, dia anggap benda tu semua macam family. So kita orang kerja walaupun sibuk mana, walaupun penat mana, tapi kita orang memang happy. Muhammad Syukri Abdul Hakim, warga kerja MOVE, berperanan merakam foto aktiviti kesukarelawan untuk platform media sosial mereka. Syukri sememangnya menyenangi kepribadian Syed. Sebagai seorang kawan, Syed ni dia seorang yang yang susah kita nak. Dia one in a million lah. Sebab dia seorang yang sangat baik. Dia sangat yang baik. Lepas tu dia sangat menjaga tutur kata dia. Kalau dia jumpa orang, dia memang sangat sopan santun lah. Tatkala pandemik COVID-19 melanda negara, ramai individu terjejas.
membuatkan kehadiran Syed dan kumpulan NGO lain dinanti-nantikan. Lazimnya, Syed dan sukarelawannya tidak menang tangan mengendalikan pelbagai program menyampaikan sumbangan masyarakat prihatin. Sekarang kita akan bergerak ke sana dengan membawa toto, lapik katil dan juga barangan-barangan kebersihan untuk keluarga-keluarga dan juga penghuni-penghuni OKU di sana. Tidak kira jauh mana bantuan diperlukan, MOVE tetap akan menyapa sapaan individu yang terkesan. Pusat Jagaan OKU Nur, Rumah Jagaan Warga Emas dan mereka yang tiada daya upaya menjaga diri mereka, OKU Mental dan juga OKU Fizikal. Terletak di Rawang, ia telah beroperasi sejak 16 tahun dahulu dan terdapat 2 asrama bagi menempatkan 100 penghuninya. Kehadiran Syed dan rakan-rakan membawa sumbangan dan meluangkan masa bersama penghuni di sini amat dihargai pengasas Pusat Jagaan OKU Nur ini. Dah banyak kali juga dia datang bantu kami daripada sebelum COVID dan sekarang masa PKP pun dia membantu kami dan seterusnya hari ini pun dia turun padang juga membantu kami dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli MOVE dan terutama kepada Cik Zainal dan juga kru-kru yang sanggup mencari sumbangan untuk kami, membantu kami. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Menurut Norma lagi, antara cabaran utama dalam menjaga OKU dan warga emas di pusat penjagaannya adalah pemakanan mereka. Kos rawatan untuk mereka juga agak tinggi. Justru keprihatinan masyarakat amat dialu-alukan. Menekankan kesedaran dalam setiap projek yang dijalankan, MOVE memberi manfaat bukan sahaja kepada penerima, malah kepada golongan belia yang menjadi sukarelawan atas setiap projek dirancang. Reza Syafiq Zainal Rashid, antara ahli MOVE yang gemar menyantuni warga emas dan orang kurang upaya. Mendirikan rumah tangga baru-baru ini, dia turut menggalakkan isterinya, Azaria Tagaya, personality TV, menyertai MOVE. Setelah berkahwin dengan Reza ni, saya rasa saya nak ambil tahu minat-minat dia, apa aktiviti yang dia suka buat. Jadi bila dia kata dia nak sertai semula, nak aktif balik bersama dengan MOVE ni, saya pun berminatlah juga nak join. Lepas tu nak tengok, sebab kita selalu tengok orang menyantuni golongan OKU, anak yatim, gelandangan. So kita nak tahu, kita nak membantu tapi kita tak ada cara nak bantu. Jadi saya rasa MOVE ni salah satu cara yang mana kita boleh bantu bagi tenaga dan masa kita untuk golongan yang memerlukan. Ada berbincangan Syed tadi, so dia kata aktiviti akan datang, ada yang menarik juga. Jadi kami memang berminat nak menyertai. Setiap NGO mempunyai hala tuju mahupun identiti tersendiri. Kesedaran tentang adanya segelintir masyarakat yang kurang bernasib baik yang perlu diberi perhatian, Syed lebih menekankan ke arah membuka mata masyarakat untuk membantu mereka yang serba kekurangan. Usia bukan pengukur kematangan dan kejayaan sesebuah projek dijalankan MOVE. Muhammad Yazid Baharudin, mesra disapa Brefa, sahabat karib Syed sejak 22 tahun lalu. Dua sahabat ini menyimpulkan silaturahim tatkala berjumpa di masjid ketika bulan Ramadan. Persahabatan rahmat ini kekal dalam melalui susah senang dalam kehidupan seharian.
Kalau saya nak cerita pasal kebaikan Syed Zainal ni terlalu banyak untuk saya tafsirkan. Because hubungan kami, keakraban kita orang BFF adalah memang lillahi ta'ala, memang kerana Allah. Segala yang kami lakukan memang saling ingat mengingati, which is I really appreciate. Hati emas yang saya nampak di dia adalah seorang yang sangat genuine, tulus, yang sangat memandang pada orang lain dan juga mempunyai hati yang sangat suci bagi saya, pure heart. Hati emas ni satu benda yang saya rasa kalau cerita sedih lah. Sebab terlibat dalam bidang ni memang pertama sekali Allah pilih. Tetapi adakah kalau Allah tak pilih kita tidak boleh terlibat? Kita kena banyak doa kan? Sebab saya tengok apabila terlibat dalam bidang kemanusiaan ni, ia bukan semata-mata bila kena bekerja dalam bidang ni. Daripada orang kata secara emosi, secara mental, fizikalnya, jika kita dapat menyantuni, orang kata dapat menenangkan ahli keluarga atau bercakap dengan adik-beradik dengan baik, dengan sopan. Kadang-kadang kita dengan adik-beradik kita kasar, dengan orang luar kita baik kan. Jadi bila kita buat macam ni sedikit sebanyak, saya yakin hati kita akan lebih bersih, akan lebih gembira kan, seronok. Dan saya yakin hati emas ni lebih kepada macam penyucian diri dalam mind yang lebih kepada happy-happy. Buat apa semua positif. Maknanya kita serahkan, sandarkan keraguan kita, kegusaran kita, perancangan kita kepada Allah SWT. Jadi maknanya bila hati suci, digilap dengan yakinnya kepada Allah, menentukan apa akan kesan-kesannya yang berlaku kan, perancangan semua, glow lah. Hati berkilau lah, jadi emas lah macam tu insyaAllah. Bagaikan air yang mengalir tanpa henti. Begitulah harapan Syed Zainal Abidin Jamalulail Syed Abdul Aziz dalam menjalankan kerja-kerja kebajikan dan kemanusiaan. Dia yakin setiap amal kebajikan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas nescaya mendapat kerjasama pelbagai pihak dan paling penting dipermudahkan segala urusan oleh Yang Maha Esa.